السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang berkait dengan hadis Bulughul Maram, yang berkait dengan hadis yang berkait dengan hukum hakam, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Muhammad, yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah. Rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi di dalam bab mandi dan hukum orang yang berjunub. Hadis yang ke-6, katanya wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim, akhrajahu as-sab'ah. Maksud hadis daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri pernah kita khabar dah beberapa kali. Sebenarnya bukan nama, itu adalah panggilan yang dimulakan dengan lafaz ayah, bapa kepada Sa'id. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil kunyah. Nama dia adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dan kita pernah cerita dah Abu Sa'id al-Khudri sebelum daripada ni secara ringkas. Jadi daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mandi pada hari Jumaat wajib bagi setiap orang yang telah baligh. Maksudnya orang yang telah bermimpi. Hadis ini dikeluarkan oleh perawi-perawi yang 7. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu menceritakan kepada kita bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mandi hari Jumaat menjadi kewajipan ke atas setiap orang yang baligh. Baik. Jadi kalau kita tengok zahir daripada hadis ni, maka setiap orang yang telah dewasa, yang baligh, dia pada hari Jumaat dia kena mandi. Kalau kita tengok zahir hadis ni. Cuma nanti kita akan baca pula hadis yang selagi. Lepas tu nanti kita akan huraikan secara panjang lebar. Okey, kita baca hadis yang kedua pula. Nanti kita akan huraikan panjang lebar. Seterusnya kata dia, wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yawmal jumu'ati fabiha wa ni'mat, wa man ightasala fal ghuslu afdal, rawahu al-khamsah wa hassanahu at-Tirmidzi. Maksud hadis daripada Samurah bin Jundub ataupun Jundab, boleh baca dua. Baik, daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berwuduk pada hari Jumaat maka ia mendapat kelebihan sunat, dan sesiapa yang mandi maka ia lebih afdal. Diriwayatkan oleh perawi yang 5. Menurut Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita tengok daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bahawasanya mandi hari Jumaat adalah wajib. Manakala kalau kita tengok kepada hadis Samurah bin Jundub, bahawasanya ada pilihan. Orang nak mandi pun tak apa, tak mau mandi, yang penting dia ambil wudu. Jadi kalau dia ambil wudu, sebenarnya boleh dah, bagus dah dia buat lagu tu, ada dah kelebihan dia. Cuma tidak boleh lah kelebihan mandi. Okey, cuma hak yang lebih afdal adalah mandi. Jadi tengok kepada hadis Samurah bin Jundub, bahawasanya mandi pada hari Jumaat adalah tidak wajib. Maka ulama-ulama di dalam memahami hadis ini terbahagi kepada beberapa pandangan. Okey, di sana ada sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya setiap lelaki yang balik pada hari Jumaat wajib dia kena mandi. Dok mandi dosa. Ada pandangan lagu tu. Tapi pandangan ni bukan pandangan majoriti. Ini pandangan minoriti. Pandangan majoriti ulama mazhab, termasuk pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya hukum mandi pada hari Jumaat adalah sunat, bukan wajib. Patut apabila dia kata hukum dia sunat bukan wajib, dah hadis secara jelas Rasulullah kata wajibun. Okey, kata Imam Nawawi, wajib di sini bukan wajib ilzam. Nama dia kalau dalam bahasa istilah. Bukan dipanggil wajib ikhtiar. Maksudnya kewajipan di sini bukanlah wajib dengan makna orang tak buat tu berdosa. Bukan makna lagu tu. Bukan kewajipan di sini dengan maksud adalah ada tuntutan yang cukup kuat daripada syarak supaya kita lakukan hal tersebut. Okey. Sebab itulah menurut pandangan majoriti ulama, bahawasanya mandi pada hari Jumaat hukum dia adalah disunatkan. Okey. Jadi yang pertama, pandangan majoriti ulama, hukum dia disunatkan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, mandi pada hari Jumaat, mandi kerana sembahyang ke ataupun mandi kerana hari. Di sini juga berlaku perselisihan di kalangan ulama. Ada sebahagian daripada ulama, okey, kita royak pandangan lemah dulu, baru kita royak pandangan hak yang kuat. Sepatutnya kita kena cover pandangan kuat dulu, baru kita pergi cover pandangan lemah. Tapi tak apalah. Okey, ada sebahagian daripada ulama berpandangan mandi pada hari Jumaat bukan mandi kerana hadir sembahyang Jumaat, bukan mandi kerana hari. Sebab secara jelas dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ghuslu yaumil jumu'ah, mandi hari Jumaat. Apabila masuk hari Jumaat, sunat mandi. Mu nak pergi sembahyang ke, tak mau pergi sembahyang ke, tetap sunat mandi. Masalah dosa nak pergi sembahyang tu perbincangan lain. Tu perbincangan lain. Sekarang ni mu nak pergi ke, tak pergi ke, asal kata hari Jumaat sunat mu mandi. Okey, ni pandangan sebahagian ulama, tapi ni bukan pandangan mu'tamad, bukan pandangan dhaif. Pandangan mu'tamad dia, pandangan hak yang dipegang dan difatwa adalah mandi kerana hadir sembahyang. Maksudnya hanya orang hak yang nak mari sembahyang Jumaat disunatkan mandi. Manakala orang hak yang tidak hadir sembahyang Jumaat tidak disunatkan mandi. Dalilnya di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil. Apabila seorang di kalangan kamu datang Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Jadi oleh kerana Rasul kata mung datang gi tempat Jumaat, gi sembahyang Jumaat, hendaklah mu mandi. Jadi oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikat dengan mandi bagi orang hak yang datang kepada sembahyang Jumaat, maka sebab itulah kebanyakan ulama pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i disunatkan mandi Jumaat kepada orang hak yang nak hadir sembahyang Jumaat. Manakala orang hak yang tak mau hadir sembahyang Jumaat, dak sunat dia mandi. Dan pandangan ini juga disokong oleh beberapa hadis yang lain, di antaranya hadis yang diriwayat oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya, Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atal jum'ata minar rijali wan nisa falyaghtasil. Sesiapa yang datang mengerjakan sembahyang Jumaat dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, maka hendaklah dia mandi. Cuma adalah sebahagian daripada ulama kata perkataan an-nisa dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Hibban ni adalah lafaz syadzah. Tapi masih lagi ada ulama yang mengatakan
perkataan tersebut masih lagi diterima, perkataan perempuan. Jadi sama ada orang lelaki ataupun orang puang hak yang nak datang sembahyang Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Tapi wa man lam yati falaisa alaihi ghusl. Tapi orang hak yang tak mahu mari, maka tidak ada ke atasnya mandi. Baik. Sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i dikata lagu mana, kalau kita buka kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, setiap orang yang ingin hadir sembahyang Jumaat disunatkan dia mandi. Sama ada dia lelaki ataupun perempuan, asal orang lelaki yang balik, yang berakal, yang tidak bermusafir, yang tidak sakit sahaja yang wajib hadir sembahyang Jumaat. Namun perempuan tidak menjadi masalah kalau dia nak hadir sembahyang Jumaat, bukanlah dosa. Boleh, tak ada masalah. Mana masalah afdal ataupun tidak, itu perbahasan lain. Jadi walaupun tidak diwajibkan kepada perempuan datang sembahyang Jumaat, namun tidak menjadi masalah perempuan sembahyang Jumaat sah. Bahkan kita rasa, orang kita ni, kita rasalah, kalau kita tengok dengan mata kepala kita kan. Jadi kalau kita pergi buat umrah ke, buat haji ke, jadi kalau hari Jumaat, sembahyang Jumaat, pakat pergi sembahyang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Gitu kan, biasa kan. Jadi tengok tu, tak ada masalah, boleh je. Cuma masalah afdal ataupun tidak, tu hak belakang lah. Hak yang paling afdal bagi perempuan adalah di rumah dia, sembahyang di rumah dia, berpandukan kepada beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah, tapi wa buyutuhunna khairul lahun. Kamu jangan halang hamba-hamba perempuan Allah untuk mendatangi masjid Allah, tapi rumah mereka itu adalah lebih baik bagi mereka. Masalah afdal ataupun tidak, itu masalah lain. Sekarang ni kita bincang sah ataupun tidak. Jadi bagi perempuan yang ingin datang sembahyang Jumaat, juga disunatkan dia mandi. Kerana mandi pada hari Jumaat bukanlah mandi kerana hari, bukan mandi kerana sembahyang. Kerana orang tu nak hadir sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berbeza dengan mandi hari raya. Mandi hari raya, apa yang disebut oleh para alim ulama, mandi hari raya adalah disunatkan kerana hari raya. Sama ada kita nak mandi, kita nak pergi sembahyang raya ataupun tidak. Masalah hukum sembahyang raya tu perbahasan lain pula. Sekarang ni bukan mesti benda hak yang wajib orang buat belaka. Kan gitu kan? Dah belambuk orang kita sembahyang fardu pun dak buat. Okey, kita bukan nak bincang masalah buat ataupun tidak. Itu perbincangan suku. Sekarang ni bagi orang tu yang ingin, sama ada dia nak pergi sembahyang sunat raya ke ataupun tak mahu pergi, hukum mandi tu lagu mana? Hukum mandi tetap sunat. Sebab mandi pada hari raya bukan mandi kerana sembahyang raya, bukan mandi kerana hari raya. Okey, boleh bezakan. Adapun mandi pada hari Jumaat bukan mandi kerana hari, bukan kerana untuk hadir sembahyang Jumaat. Jadi sebab itulah bagi orang yang tak mahu hadir sembahyang Jumaat, walaupun dosa dia tidak hadir, dah ada dosa lah. Tapi kalau dia tak mahu, kita sunatlah dia mandi. Okey. Tu kita kena tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni, oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut yaumal jum'ah, hadis yang pertama ghuslu yaumil jum'ah, hadis yang kedua man tawaddaa yaumal jum'ah, jadi hari Jumaat. Lalu tu kata ulama, oleh kerana Rasul kata hari, dalam bahasa Arab hari ni bermula daripada terbit fajar, tu dinamakan hari, hingga terbenam matahari. Jadi maka kata ulama, ambil daripada perkataan yaumil jum'ah, waktu permulaan sunat kita mandi pada hari Jumaat untuk hadir sembahyang Jumaat apabila terbit fajar. Jadi terbit fajar boleh dah kita mandi. Sebab perkataan yaumil jum'ah, hari ini dia bermula daripada terbit fajar. Jadi kalau malam Jumaat nak mandi untuk Jumaat esok, tidak disunatkan. Sebab benda tak sunat, dah masuk lagi waktu. Pendek kata, masuk waktu dia apabila keluar fajar. Kerana dalam hadis ada sebut perkataan yaumil jum'ah, yaumal jum'ah. Hari ini bermula daripada keluar fajar. Jadi masa keluar fajar, boleh dah kita mandi. Dah kalau malam tu junub, malam tu junub, malam Jumaat. Kita kalau malam Jumaat junub lalu kita. Masyarakat kita faham lagi tu malam sunat lalu. Kalau sebut malam Jumaat kau. Okey. Kalau junub, jadi malam tu lepas daripada berjunub, dak mandi lagi lah, nak mandi pagi esok. Maka apabila kita bangun pagi esok mandi,
Lepas daripada tubik fajar dah lah, jangan tubik matahari. Tubik matahari tinggal sampai subuh lah. Biar lepas tubik daripada fajar. Biarlah orang tua-tua pun duduk dalam masjid. Biar ada orang tua kata tak ada dah, hak setengah tak ada bini dah, cakap saja bab ni, biarlah. Tapi yang penting ada lagi orang yang ada bini. Jadi cerita dia lagu mana? Jadi kalau dia bangun fajar, lepas daripada keluar dah masuk waktu subuh, nak sembahyang subuh, dia kena mandi dulu. Dan malam berjunuk okey, kata ulama dia boleh gabung. Dia boleh gabung di antara mandi wajib dengan mandi sunat Jumaat. Dia niat dua, buat sekali. Sebab dia masalah, dia panggil mandi ni, kalau dalam bahasa kita dipanggil mimba bitadakhul. Dia boleh masuk di antara satu sama lain. Maksudnya kita buat kita niat dua, boleh dua-dua. Ni apa yang disebut oleh ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau dalam bahasa kitab fiqh dia panggil tasyrikun niyah. Jadi satu benda kita gabung dua niat. Jadi boleh. Jadi mandi wajib sekali dengan mandi sunat Jumaat. Okey, walaupun boleh kita mandi setelah daripada keluar fajar, namun sebaik-baiknya adalah kita mandi apabila kita nak pergi Jumaat. Hak tu hak yang paling baik. Paling baik kita mandi apabila kita nak pergi Jumaat. Jadi dekat dengan nak pergi, baru kita mandi. Baik. Tapi kena ingatlah, kita dah was-was nak mandi dekat Jumaat pula. Sepah habis sudah mandi, habis orang sembahyang Jumaat. Tu tak boleh lah. Kita nak melakukan benda sunat sampai tertinggal benda wajib, tak boleh lah. Tu kita kena ingat lah. Sebab dia apabila bang Jumaat yang kedua, semua benda tak boleh buat. Bukan hanya jual beli saja. Jual beli tu dengan dilihat kepada hak yang kebiasaan berlaku. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kena pergi dah, berjalan dah. Pergi ke masjid dah. Kena tinggal jual beli. Dan kalau lain daripada jual beli tak apa lah. Tak boleh. Nana ke kerja lain ke dah boleh, gaul semi ke dah boleh. Cuma masalah jual beli dengan melihat kepada kebiasaan orang duk sibuk ke jual beli dah masa tu. Baik. Sebab orang duk berkumpul apa semua sekali. Dia tempat orang ramai ni ada orang nega kan. Jadi bukan setakat jual beli, selain daripada jual beli, selain daripada yang penting apabila bank yang kedua mesti kita kena sibuk dengan nak pergi Jumaat, jangan buat benda lain. Okey, tu maksud dia. Jadi hak yang lebih afdal adalah kita mandi dekat nak pergi Jumaat, baru kita mandi. Hak tu hak yang lebih afdal. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis ni juga sebahagian daripada ulama mengambil hukum bahawasanya disyariatkan kepada kita. Okey, sebelum daripada kita huraikan masalah ni, kita kena bincang dulu kenapa, ataupun kita kena tahu dulu apakah hikmah disunatkan kita mandi apabila kita nak pergi Jumaat. Hikmah dia benda. Okey, apa yang disebut oleh para alim ulama, hikmah dia adalah kerana kita nak berkumpul, kita nak berhimpun. Tu sunat. Sebab tu sunat kita mandi, sebab kita nak berkumpul, kita nak berhimpun. Kita nak duduk ramai-ramai kan. Jadi apabila duduk ramai-ramai ni, jadi kita kena jagalah. Kita kena jaga orang lain. Jadi kita mari dalam keadaan busung apa semua sekali, mengganggu orang lain. Jadi hikmah mandi untuk orang yang hadir, hikmah dituntut disyariatkan mandi bagi orang yang nak hadir sembahyang Jumaat adalah kerana kita nak bagi bersih diri kita supaya orang yang duduk sekitar kita tak ada masalah, tidak terganggu. Baik. Jadi ulama ambil daripada hadis ni juga, kata ulama disyariatkan, ni panggil qiyas. Disyariatkan setiap perhimpunan kerana untuk beribadah, setiap perhimpunan untuk ibadah disunatkan kita mandi. Okey, sebagaimana disunatkan bagi orang yang hadir, yang ingin hadir sembahyang Jumaat mandi, kata ulama daripada hadis ni juga, qiyas daripada hadis ni, setiap perhimpunan untuk ibadah. Bukan perhimpunan untuk pesta rock. Tu masalah lain. Jadi setiap perhimpunan untuk ibadah disunatkan kita mandi. Qiyas daripada hadis ni. Okey, di antaranya mandi untuk sembahyang istisqa. Kalau kita buka dalam kitab fiqh, disunatkan mandi apabila kita nak sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan, ataupun sembahyang gerhana. Dah kita sembahyang gerhana, sembahyang ramai-ramai kan? Sembahyang ramai-ramai. Sembahyang ramai-ramai, jadi kita nak berhimpun saat itu, sunat kita mandi. Jadi setiap perhimpunan untuk ibadat sunat kita mandi, qiyas di atas mandi sunat Jumaat. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ni hak yang kita hurah saat ni adalah pandangan kebanyakan ulama. Mandi sunat Jumaat adalah disunatkan. Mandi Jumaat adalah disunatkan. Cuma boleh juga kita gunakan hadis yang pertama, hadis yang diriwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana hak yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata mandi Jumaat wajib ke atas orang balik. Kita letak hadis ni kepada orang hak yang tubuh dia bau busuk, mengganggu orang lain. Boleh kita tanggungkan hadis ni untuk sebahagian sahaja. Maksudnya bagi orang hak yang Allahu Rabbi tiak dia, tubuh dia bau busuk, okey, wajib dia mandi. Sebab untuk mengelak daripada mengganggu orang lain. Okey, jadi kita tanggung hadis tu kepada sebahagian sahaja, bukan ke semua. Boleh, tidak menjadi masalah. Bahkan di sana ada hadis yang menyokong. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, ada sebahagian daripada sahabat dia makan bawang yang akhirnya bau mulut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh jangan dekat masjid kami. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim ada beberapa riwayat. Di antaranya kata Rasulullah, man akala min hadhihi syajaratil muntinah, sesiapa yang makan daripada pokok yang bau ni, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan dia dekati, jangan dia hampiri masjid kami. Ada larangan daripada Rasulullah. Sebab dia kata Rasulullah, fa innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhul ins, kerana sesungguhnya para malaikat juga terganggu dengan apa hak yang terganggu oleh manusia. Jadi kalau ada orang, jelas terganggu manusia dan terganggu malaikat. Dan kalau tak ada orang, rumah Allah Subhanahu wa taala adalah tempat malaikat. Malaikat juga terganggu dengan bau kita. Baik, jadi Rasulullah larang orang yang mulut dia bau busuk untuk hadir ke masjid, melainkan setelah daripada hilangkan bau tersebut. Maka boleh kita letak hadis yang pertama yang kata Rasulullah wajib, kata wajib saat ni mandi adalah untuk golongan tersebut. Jadi kalau orang tu bau tubuh dia, maka sebelum daripada mari sembahyang Jumaat, wajib dia mandi dulu. Okey, tapi kalau orang yang tubuh dia bau tu baulah, tapi tak kuat mana, tak terganggu pun orang, maka hukum dia adalah sunat. Boleh kita letakkan hadis tersebut untuk permasalahan tu. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis seterusnya, hadis yang ke-8. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'an ma lam yakun junuba. Rawahu Ahmad wal khamsah wa hadha lafdhu at-Tirmidzi wa sahhahahu wa hassanahu Ibnu Hibban. Maksud hadis daripada Ali radhiyallahu anhu, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kami. Jadi Rasul sentiasa mengajar Al-Quran kepada sahabat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengajar Al-Quran kepada sahabat dia. Lepas daripada tu, jika baginda tidak berhadas besar, dia tak berhadas besar sebenarnya dalam teks asal berjunub. Kalau kita tak terjemahan berhadas besar ni, takut orang kita silap faham. Sebab dia berhadas besar kalau dalam bahasa kita, dia bukan hanya kepada berjunub sahaja. Bahkan perempuan yang haid, perempuan yang nifas juga termasuk dalam berhadas besar. Jadi terjemahan lagu ni dia adalah terjemahan yang kurang tepat. Baik, hak yang tepatnya kena kata berjunub lah. Sebab dia berjunub, dia berbeza dengan hadas besar. Setiap berjunub adalah berhadas besar, tapi tidak semesti setiap hadas besar adalah berjunub. Maksudnya perempuan hak yang keluar darah haid bukan berjunub. Ia berjunub terjadi, janabah terjadi kerana salah satu daripada dua perkara. Yang pertamanya dengan bersetubuh, yang keduanya keluar mani. Baik, jadi tapi tak ada masalah pun, hanya sekadar ni. Cuma untuk perbahasan secara mendalam, secara halus, mesti kita kena menggunakan terjemahan yang lebih tepat. Okey, dalam hadis ni Sayyidina Ali menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengajar sahabat Al-Quran. Rasul sentiasa ajar sahabat Al-Quranul Karim. Dan mengajar Al-Quranul Karim adalah satu ibadat yang cukup tinggi, yang cukup hebat, yang cukup mulia di dalam agama Islam. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis yang sahih, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan ajar Al-Quranul Karim. Okey, itu dia orang yang paling baik.
Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa ajar sahabat dia Al-Quran selama mana Rasul tidak berjunub. Tengok dia kata malam yakun junuba, selama mana Rasulullah tidak berjunub. Jadi apabila Rasul berjunub, Rasul tidak ajar orang sahabat dia baca Quran. Rasulullah akan ajar sahabat dia baca Quran selama mana Rasul tidak berjunub. Jadi bermakna apabila Rasul berjunub, Rasul dah ajar baca Quran. Rasul dah ajar. Rasul sendiri pun dah baca Al-Quran. Sedangkan di sana ada hadis yang lain yang kita pernah bincang sebelum daripada ni. Di antara rutin harian Rasulullah adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berzikir kepada Allah setiap detik, setiap saat. Di antara zikirnya adalah Al-Quran. Jadi apabila Rasul berjunub, Rasul dah baca Al-Quran, sedangkan rutin Rasulullah berzikir setiap detik. Jadi bermaknanya berjunub adalah menjadi penghalang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Dalam hadis ni tak ada sebut pun Rasul kata haram baca Quran, cuma Rasul dak buat. Baik. Walaupun Rasulullah dak sebut, namun ulama 4 mazhab bersepakat mengatakan tidak boleh orang berjunub membaca Al-Quran melainkan dengan qasak zikir ataupun doa. Maksud dia qasak zikir ataupun doa, bacaan Al-Quran saat itu bukan qasak baca Quran, bukan qasak berzikir ataupun qasak doa. Okey, di antara ayat Al-Quranul Karim ada subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey, sebagai contoh. Dah boleh tak kita nak baca dalam keadaan kita berjunub? Boleh. Kita nak naik kenderaan. Lepas daripada berjunub Ustaz ni, Allah Rabbi, lepas daripada bersama dengan isteri, tengok lewat dah. Kena pergi kerja dah kena pergi kerja. Basuh-basuh kemaluan, ambil wuduk sikit, pakai benda naik motor lalu boleh ke tak? Tak ada masalah. Dia bukan wajib mandi lalu. Tak wajib mandi lalu. Tu kita bincang dah minggu lepas. Tak wajib mandi lalu lepas berjunub mesti kena mandi lalu dah. Dia wajib mandi apabila kita nak mengerjakan sembahyang. Tak ada masalah dah mandi lalu. Dalilnya satu hadis daripada Abi Hurairah, yang mana Abu Hurairah satu ketika dia berjunub. Dia berjunub, dia pun busi Madinah, dak mandi lalu. Jumpa dengan Rasulullah. Allah, dia jumpa dengan saya temu lalu, lagi. Lepas tu apabila lagi dia mandi, dia jumpa balik Rasulullah. Rasul kata, "Apa mana mu tadi?" Allah dia kata, "Hamba junub." Rasul malu cakap Arab lah, cuma kita terjemah lagu tu lah. Nak duduk tepi Rasulullah. Terjemah bahasa Terengganu, kita junub tadi. Dan Rasul kata, "Subhanallah," kata Rasulullah, "Innal mu'min la yanjus." Subhanallah, Rasul ta'ajub. Belak mu gini. Silap gitu kalau kita kau. Orang Islam bukan najis pun. Innal mu'min la yanjus. Orang Islam tak najis. Jadi munjun tak ada masalah. Mu duduk depan orang pun sentuh orang tak ada masalah. Okey, mendak yang kita dapat ambil daripada hadis ni, bahawasanya Abu Hurairah lepas daripada berjunub dak mandi lalu duduk pusing jalan. Tak ada masalah. Jadi kita bangun sembahyang subuh saat ni, nak pergi kerja saat ni, Allah Rabbi, dia syahwat kita, syahwat orang lelaki ni, dia bukan ada waktu dia ada time dia. Dia tak ada time. Tekah dia naik, tekah dia tak naik. Okey. Tu jelas gitulah Kang. Allah Rabbi, ingat nak pergi siap-siap pergi kerja. Tiba tak jadi. Bersetubuh dulu di rumah. Tengok lewat dah. Allah Rabbi, lewat bos suruh mari awal pula hari ni. Nak belajar pula. Biar ada yang mandi-mandi Boleh tak ada masalah. Lepas tu nak naik kereta lagi, boleh tak baca doa? Naik ke kenderaan sedangkan doa tersebut ada dalam Quran, boleh, tak ada masalah. Kerana bukan kita qasak baca Quran. Masa kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, kita nak baca doa. Ke qasak baca Quran? Baca Quran sikit subhanalladzi sakhkhara. Bukan, kita qasak baca doa. Sebab itulah hukum dia tidak menjadi masalah. Sama juga nak makan kat gini. Tak mandi lagi. Tapi jangan kabur dia buat riuh pula pak kerja. Aku nak mandi lagi wajib ni. Jangan kabur gitu. Senyap dah Jadi nak makan kat gini, nak makan bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan bismillah adalah satu ayat daripada Al-Quran. Boleh ke tak? Boleh. Tapi kena qasak zikir, bukan baca Al-Quran. Kita masa kita nak baca, nak makan kita baca bismillah, nak minum kita baca bismillah, nak waktu baca bismillah, pakai yang baca bismillah. Kita qasak, bukan qasak baca Quran ke qasak baca Quran. Tak. Baca Quran sikit bismillah. Bukan. Kita nak mengambil berkat daripada ucapan tersebut. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni menyebut
Sayyidina Ali menyebut bahawasanya Rasulullah sentiasa ajar sahabat baca Quran melainkan ketika Rasulullah berjunub. Apabila Rasulullah berjunub, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak ajar baca Quran. Jadi Rasulullah dak baca Quran. Maka ulama faham daripada hadis ni bahawasanya benda yang menghalang Rasulullah membaca Al-Quran sedangkan menjadi rutin Rasulullah setiap saat berzikir kepada Allah tidak lain dan tidak bukan adalah janabah tu. Sebab itulah sepakat ulama mengatakan apabila orang tu berjunub tidak boleh dia baca Al-Quran. Okey, boleh faham? Dalam hadis ni tidak jelas lah Rasul larang baca Quran, tapi hanya perbuatan Rasul. Cuma di sana ada hadis yang lebih jelas. Juga yang diriwayat daripada Sayyidina Ali dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Yang mana Sayyidina Ali radhiyallahu subhanahu wa ta'ala dia berwudu. Dia tunjuk kepada anak murid dia cara berwudu. Lepas daripada selesai berwudu dia kata ni, "Hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda." Lagu nilah hak yang aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ginilah hak aku tengok Rasul berwudu. Thumma qara'a syai'an minal Quran. Kemudian dia baca sedikit daripada Al-Quranul Karim, baca ayat Quran. Kata Sayyidina Ali, "Thumma qal hadza liman laysa bijunub." Ni baca Quran ni adalah untuk orang yang tidak berjunub. Ammal junub fala wala ayah. Adapun orang berjunub tak boleh baca walaupun satu ayat. Jadi hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal daripada Sayyidina Ali secara jelas ada larangan bagi orang yang berjunub membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Dah bapa dah boleh bacanya Al-Quran kan? Bapa dah boleh baca, bukan nyanyi. Kerana Al-Quran adalah kalamullah yang cukup mulia. Maka di antara cara kita menta'zimkan, memuliakan Al-Quranul Karim adalah tidak boleh kita nak baca Al-Quran dalam keadaan kita kotor. Mesti kita kena bersihkan diri kita dulu. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis ni juga dapat kita faham bahawasanya orang yang berhadas kecil boleh baca Al-Quran. Tak ada masalah. Kita ada hadas besar, ada hadas kecil kan. Dia besar ni bukan nisbah kepada jiring tu. Kecil ni bukan nisbah kepada jiring. Kalau najis dia 3 kilo baru besar. Kalau sikit je. Sebab dia benda semelik. Ada kecil. Bukan gitu. Dia hadas besar, hadas kecil ni adalah istilah yang diletakkan oleh ulama. Hadas besar adalah setiap perkara yang mewajibkan mandi. Manakala hadas kecil adalah setiap perkara yang mewajibkan wudu. Begok mewajibkan wudu, ada kecil. Banyak mana najis dia keluar 3-4 kilo pun masih lagi dikirakan hadas kecil. Okey, boleh faham kan? Hadas kecil dengan hadas besar. Jadi kata ulama, hadis ni juga kita dapat faham bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran ketika dia berhadas kecil. Sebab dalam hadis ni yang menghalang Rasul membaca Quran adalah malam yakun junuba. Selama mana Rasul tidak berjunub. Jadi apabila Rasul berjunub, hak tu menghalang. Jadi bermakna kalau tidak berjunub walaupun berhadas kecil, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Sebab itulah sepakat ulama mengatakan orang yang berhadas kecil boleh baca Al-Quran. Dia baca lain daripada pegang. Kita bukan cakap bab pegang Kita cara bab baca. Okey, boleh faham? Kita bukan cara bab pegang, kita cara bab baca. Itu dua perkara yang berbeza. Kadang-kadang silap kita faham, akhirnya silap kita meletakkan hukum. Pernah kita cerita sebelum daripada ni beberapa bulan lepas. Kita cerita tentang masalah perempuan yang haid, perempuan yang nifas membaca Al-Quran. Okey, apakah hukum perempuan yang haid, perempuan yang nifas membaca Al-Quran ketika darah tengah keluar? Ulama berselisih pandangan. Majoriti ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali mengatakan tidak boleh. Majoriti. Namun ada pandangan sebahagian daripada ulama mazhab, iaitu pandangan mazhab Maliki, mengatakan boleh. Perempuan yang haid dan perempuan yang nifas boleh baca Quran, tapi dengan syarat. Mazhab Maliki ada syarat. Syarat indastirsalid dam, ketika darah sedang keluar. Tapi apabila darah berhenti, mazhab Maliki pun dakwi juga baca Quran melainkan setelah daripada mandi. Kerana apabila darah berhenti, dia mengambil hukum berjunub. Okey. Jadi sekarang ni khilaf di kalangan mazhab adalah masalah baca. Ada orang dia kata, tak apalah kita ambil pandangan mazhab Maliki. Kita ada masalah sebab mazhab Maliki adalah mazhab muktabar. Tak ada masalah nak ambil pandangan dia pun. Tapi dia baca Quran, dia pegang Quran. Ni silap. Kena faham, mazhab Maliki mengizinkan, membolehkan baca. Manakala sentuh, sepakat 4 mazhab mengatakan tidak boleh. Sentuh hukum dia lain, baca hukum dia lain. Waktu kita kena faham.
perbincangan kita tadi tentang baca, bukan sentuh. Sentuh Quran bagi perempuan yang haid, perempuan yang nifas, sepakat 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan tidak boleh. Jangan ambil pandangan mazhab Al-Zahiri. Pandangan mazhab Al-Zahiri itu mazhab lain pula. Ini kita kayak 4 mazhab mengatakan tidak boleh sentuh. Adapun masalah baca, itu berlaku khilaf. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni kata dia, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan perawi-perawi yang 5. Lafaz ini daripada Imam Tirmizi serta disahkan, maksudnya dinilai sahih oleh Imam Tirmizi. Menurut Imam Ibn Hibban, hadis ini adalah hadis hasan. Jadi pendek kata, hadis ni ada ulama yang menilai sebagai hadis sahih dan ada ulama yang menilai sebagai hadis hasan. Sama ada sahih ataupun hasan, kedua-dua martabat tersebut dia termasuk dalam martabat hadis maqbul, hadis yang boleh diterima di dalam hukum hakam. Seterusnya hadis yang ke-9, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'a, rawahu Muslim. Zad al-Hakim fa innahu anshatu lil-'aud. Maksud hadis dikatakan mana? Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya salah seorang daripada kamu melakukan jima', persetubuhan dengan isterinya. Okey, dia berjima' dengan isteri dia. Lepas daripada dia berjima', kemudian ia ingin melakukan lagi. Nak jima' pula. Lepas daripada jima' sekali, nak jima' pula. Sebab dia pergi Tasik Kenyir. Dia Tasik Kenyir tu dia ada kang Taman Herba tu kan. Dia pergi melawat Taman Herba, dia minum 4 gelas tu kat Ali sana. Siap dengan kacik Fatimah lagi. Allah Rabbi. Balik sekali tak cukup. Sekali pula. Okey. Lagu mana cara dia buat? Dia ada cara yang ditetapkan oleh syarak. Lagu mana cara dia? Katanya sekiranya salah seorang daripada kamu melakukan jima', persetubuhan dengan isterinya, kemudian ia ingin melakukan lagi, nak sekali lagi baru nikah ke mana, maka berwuduklah di antara keduanya. Jadi apa yang dituntut oleh syariat, oleh agama adalah dia kena ambil wuduk dulu. Lepas basuh-basuh, ambil wuduk, barulah jima' pula sekali lagi. Okey, boleh faham kan? Sama ada isteri itu isteri yang sama ataupun isteri yang berbeza. Maksud dia isteri berbeza, kita isteri berbeza ni cakap aja kita, tak ada seorang kali yang melainkan boleh bilang dengan tangan aja kan. Jadi isteri yang sama ataupun isteri berbeza. Isteri pertama, isteri kedua. Lepas daripada isteri pertama nak setubuh isteri kedua pun boleh ke tak? Boleh. Dan perkara tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik. Tak silap ingat hadis sahih, yang mana pernah Rasulullah menggilir isteri di satu malam. Menggilir isteri dia. Anas bin Malik adalah khadam Rasulullah. Lepas daripada isteri ni, pergi isteri ni, lepas isteri ni, isteri ni, lepas isteri ni, dengan satu mandi. Sampai ketika Anas bin Malik tak silap ingat menceritakan hal tersebut, dia cerita pula ke anak murid dia. Jadi anak murid dia kata, hebat sungguh Rasulullah. Lalu apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Kami cakap bahawasanya Rasulullah diberi kekuatan 30 orang lelaki. Diberi kekuatan 30 orang lelaki. Ini bukan reka cerita, ni disebut dalam hadis yang sahih. Allah, 30 orang lelaki. Allah Rabbi. Jadi benda sekali mandi tak ada masalah. Cuma apa yang dituntut adalah berwuduk dulu di tengah tu. Hukum berwuduk di antara 2 kali jima' adalah disunatkan. Okey, hukum dia adalah disunatkan. Itu maksud dia. Sekiranya salah seorang daripada kamu melakukan jima', persetubuhan dengan isterinya, kemudian dia ingin melakukan lagi, maka berwuduklah di antara keduanya, yakni di antara jima' yang pertama dan jima' yang kedua, dengan wuduk yang sempurna. Maksudnya ada sebahagian daripada ulama kata wuduk di sini adalah wuduk pada luar basuh saja, tapi pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i bukan wuduk basuh saja, bukan wuduk sembahyang. Ambil wuduk macam biasa, basuh tu basuhlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim
ditambah oleh Imam Al-Hakim. Jadi dalam riwayat Imam Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain ada penambahan bahawa ianya menambahkan tenaga untuk kali kedua. Dia tambah lagi tenaga lah. Dah kita sejuk, dah apa semua sekali, tak dipanahkan, kena air sejuk semua sekali, dia segar sikit. Jadi gagah sikit. Itu maksud dia. Okey. Kita rasa situ dululah untuk malam ni. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini sama-sama dapat mengambil manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma ij'al akhira kalamina fid dunya qawla la ilaha illa Allah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.